Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 2 SK Kampung Kota. Untuk pagi ni kelas PDPR Sains kita akan sambung tajuk elektrik dengan tajuk kecil yang seterusnya iaitu konduktor dan penebat. Okay? Jadi cikgu minta kamu buka buku teks kamu muka surat 81. Okey. Hari tu kita belajar tentang komponen litar elektrik. Ada 4 komponen. Kamu dah belajar, kamu dah tahu. Fungsi-fungsi semua kamu dah faham. Kemudian kita belajar susunan komponen dalam litar elektrik untuk memastikan lampu mentol boleh menyala. Okey. Kemudian kita kena pasti masalah-masalah kenapa lampu tidak menyala. Jadi topik untuk konduktor dan penebat ni adalah topik tentang kita nak kena pasti beberapa ataupun pelbagai jenis bahan yang berbeza yang boleh mengalirkan arus elektrik dan membolehkan mentol menyala. Okey. Jadi kita baca sini. Mentol menyala apabila suis ditutup. Apabila suis ditutup. Kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Bila suis ditutup, arus boleh mengalir dalam litar yang lengkap. Okey. Apakah akan terjadi kepada nyalaan mentol sekiranya suis diganti dengan objek atau bahan lain? Dalam litar elektrik yang kita pasang tu, mentol, sel kering, suis, lepas tu ada wire penyambung. Kita bawa keluar suis tu, kita ganti dengan bahan atau objek yang berlainan. Kita nak tengok mentol boleh menyala ke tidak? Okay, kalau mentol menyala maksudnya arus elektrik boleh mengalir. Litar itu lengkap. Okay, kalau mentol tak menyala, arus elektrik tak boleh mengalir. Maksudnya bahan atau objek yang menggantikan tempat suis itu tidak boleh alirkan arus elektrik. Okay? Jom kita lihat uji kaji ni. Okay? Cikgu tak boleh nak buat uji kaji sebab cikgu tiada komponen litar elektrik. Okay? Habis kita tengok dulu. Okay, seterusnya ni. Apa alat dan bahan dia? Okay, mentol, sel kering dengan wire penyambung. Suis tak ada. Kita gantikan dengan pelbagai objek yang berbeza ni. Okay, yang pertama, getah pemadam. Okay, getah pemadam buat daripada apa? Buat daripada getah. Okay. Klip kertas. Klip kertas buat daripada apa? Daripada besi atau logam. Sudu logam. Buat daripada logam lah. Okay. Seterusnya, sapu tangan. Sapu tangan buat daripada apa? Sapu tangan buat daripada kain. Ni macam baju kita ni buat daripada kapas, daripada benang, daripada kain. Okey. Seterusnya bahannya, objeknya straw. Penyedut minuman buat daripada plastik. Okey. Kayu aiskrim. Batang aiskrim kamu makan tu, kamu makan aiskrim tu batang tu. Okey, batangnya buat daripada kayu. Seterusnya duit shilling. Duit shilling ni ada pelbagai jenis. Ada yang buat daripada logam yang berbeza lah. Okey. Seterusnya satu lagi yang akhir ni apa dia? Rod kaca. Rod kaca ni macam satu batang kaca. Okey, sebatang kaca bentuk macam straw tapi dia padat, dia penuh dengan kaca. Okey. Rod kaca. Jadi kita tengok apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menguji bahan-bahan ni. Okey, kita tengok langkah pertama. Bina litar elektrik seperti di atas. Okey. Letak sel kering dengan betul pada pemegangnya, ikut terminalnya, terminal positif atau negatif. Sambungkan dengan wire penyambung kepada mentol. Kemudian meletakkan wire penyambung dua ni, okey. Di sini, okey. Kemudian tengok nombor 2. Uji setiap objek tadi. Uji setiap objek yang kita guna tadi, yang kita kumpulkan tadi pada litar elektrik. Nampak tak? Dia sambungkan. Ini patutnya tempat suis tapi digantikan dengan sudu logam. Apa hasil uji kaji tu? Kita nampak mentol menyala. Okey. Nombor 3, perhatikan mentol. Okey. Nombor 4. Catat pemerhatian dalam jadual seperti di bawah. Kita buat jadual. Okey. Lepas tu kita tuliskan objeknya ada 8. Okey. Getah pemadam, klip kertas, straw, rod kaca apa semua ni lah. Okey. Kemudian dia suruh tandakan, dia suruh tulis dalam
ruangan ini. Okey, dia suruh tulis apa yang dapat kita perhatikan pada mentol. Okey, jom kita cuba bincang. Kalau tempat sudu ni tadi kita ganti dengan getah pemadam, agak-agak mentol menyala tak? Okey, mentol tidak menyala. Okey. Kalau ganti dengan klip kertas, okey, mentol akan menyala. Okey. Kalau straw mentol tidak menyala. Okey, kalau rod kaca pun tidak menyala. Okey. Kita tengok. Tak menyala. Okey. Tidak menyala. Okey, tengok sudu logam. Sudu logam tadilah gambar tadi. Okey. Mentol menyala. Oh, jap, cikgu silap. Klip kertas tadi menyala. Okey. Klip kertas menyala. Sudu logam menyala. Getah tak menyala. Okey. Kayu aiskrim menyala tak? Tidak menyala. Sapu tangan lagi tak menyala. Duit shilling menyala. Okey. Kalau kat sekolah kita boleh buat uji kaji ni. Sekarang ni kita dalam keadaan PDPR. Alatan dengan komponen elektrik tu cikgu tak ada. Jadi susah sikit lah. Okay? Ini hasil yang kita dapat daripada eksperimen kita buat. Okay? Nampak tak dekat sini? Siapa yang boleh menyebabkan mentol menyala? Klip kertas, sudu logam dan duit shilling. Tiga objek ni yang boleh menyalakan lampu. Maksudnya arus elektrik boleh mengalir dalam litar yang lengkap. Yang lagi lain tu, lagi 5 tu, arus elektrik tak boleh mengalir. Okey. Cuba kita tengok kejap apa benda ruangan yang belakang ni. Dia ada kata apa? Konduktor dan penebat. Apa itu konduktor? Apa itu penebat? Jom kita baca kat bawah. Apakah konduktor? Apakah penebat? Okey. Tengok gambar pertama ni. Klip kertas. Okey. Saya klip kertas. Saya membenarkan arus elektrik mengalir kerana saya ialah konduktor. Oh, maksudnya tadi kita buat uji kaji. Bila sambungkan litar pada klip kertas, mentol menyala. Sebab apa? Arus elektrik boleh mengalir. Jadi, klip kertas ni kita boleh panggil dia sebagai konduktor. Okay. Apa itu konduktor? Ni kamu kena ingat. Konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi, apa-apa bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir, kita panggil dia sebagai konduktor. Okay. Konduktor elektrik. Okay. Jadi klip kertas, sudu logam dengan apa tadi, lagi satu tadi, duit shilling. Tiga ni yang menyebabkan mentol menyala. Boleh membenarkan mentol menyala. Maksudnya tiga bahan ni tadi, tiga objek ni tadi adalah konduktor. Sebab bahan-bahan ini membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Tengok gambar pemadam pula. Saya pemadam. Saya tidak membenarkan arus elektrik mengalir kerana saya ialah penebat. Yang 5 bahan tadi. Getah pemadam, kayu aiskrim, kain sapu tangan. Okey. Lepas tu apa lagi 2 tadi tu? Itu semua bahan yang membuatkan mentol tidak menyala. Kita panggil dia sebagai bahan penebat. Sebab arus elektrik tidak boleh mengalir. Walaupun litar itu telah dipasang dengan betul, masih tak boleh mengalir. Sebab apa? Bahan-bahan ini bersifat penebat. Apa itu penebat? Jom kita baca. Penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Konduktor tadi membenarkan arus mengalir. Penebat tidak membenarkan arus mengalir melaluinya. Jadi mentol tak boleh menyala. Okey. Jadi kat sini dalam jadual ni tadi kita boleh isi balik. Jom cuba kita isi. Okey, getah pemadam tadi tak menyala kan? Jadi nak tulis dia apa? Penebat ke konduktor? Getah pemadam adalah penebat. Klip kertas, konduktor. Straw,
Tak menyala kan? Penebat. Okey. Kemudian apa? Road kaca. Pun tak menyala juga mentornya. Penebat. Okey. Sudu logam. Konduktor. Okey. Seterusnya. Kayu aiskrim. Kayu aiskrim pun sebagai penebat. Okey. Duit shilling. Silap. Sapu tangan tadi. Penebat juga. Okey. Dan duit shilling sebagai konduktor. Jadi bahan-bahan daripada logam ni yang selalu bersifat konduktor daripada besi. Okay? Jadi kita tengok bawah ni, cikgu ni cakap apa? Nyatakan dua objek lain yang merupakan konduktor dan penebat elektrik. Contoh kalau kat dapur mak kamu tengok apa lagi yang boleh alirkan arus elektrik yang sama macam sudu logam. Garpu logam, okey. Senduk besi kan. Senduk besi tu pun boleh alirkan arus elektrik. Tapi pemegang senduk tu buat daripada plastik. Plastik boleh tak ada alirkan arus elektrik? Tak boleh. Dia penebat. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham tentang topik konduktor dan penebat ni. Okey. Konduktor maksudnya bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik melaluinya. Maka mentor boleh menyala ke dalam liter lengkap lah. Yang penebat pula, bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Maka mentor tidak boleh menyala dalam liter. Okey? Itu yang kita kena tahu dan kita kena kenal pasti. Okey murid, kita sambung lagi kelas kita di lain masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.